Mengikut peraturan sekolah, pelajar yang tinggal di asrama akan masuk tidur pada awal waktu di waktu malam. Akan tetapi lain pula cerita dengan seorang pelajar ini. Seorang pelajar tingkatan 2 dipanggil oleh pelajar senior pada malam itu. Pelajar tingkatan 2 iaitu mangsa dibuli dengan senior-seniornya pada malam tersebut. Selepas dibuli, mangsa merasakan tiada apa-apa yang berlaku pada dirinya. Namun, ketika dia bangun dari tidur pada pagi keesokannya, mangsa mendapati ada tumpukan darah pada bantal. Apa yang terjadi sebenarnya? Setelah mangsa melihat tumpukan darah pada pagi itu, dia berasa terkejut. Dia mula memeriksa di sekitar kepalanya dan dia mendapati darah itu keluar dari dalam telinga. Mangsa kemudian pergi berjumpa dengan penyeli asrama sekolahnya dan memberitahu ada darah keluar dari dalam telinganya. Dia langsung tidak menceritakan kepada penyeli asrama apa yang sebenarnya berlaku pada malam tadi. Ini kerana mangsa telah diugut oleh pelajar senior supaya merahsiakan apa yang berlaku. Mangsa terus dibawa ke klinik untuk pemeriksaan. Ketika dirawat di klinik, mangsa mula bercerita kepada pegawai perubatan yang memeriksanya. Dia menceritakan apa yang terjadi kepadanya malam tadi. Penjaga kepada pelajar tingkatan 2 itu kemudian dihubungi. Bapa mangsa terus datang ke klinik selepas dimaklumkan. Bapa mangsa dengan segera membawa anaknya terus ke hospital. Apa sebenarnya yang berlaku? Gegendang telinga di bahagian kanan mangsa sebenarnya telah pecah. Mangsa menceritakan apa yang sebenarnya berlaku pada malam dia dibuli oleh pelajar senior. Mangsa ditumbuk, dipukul dan dibaling bola rugby ke arah mukanya. Dia kemudian diarahkan oleh pelajar senior untuk membuat squat. Jika dia jatuh, dia akan dipukul. Seterusnya besi berat diletakkan pada tangan mangsa. Tidak cukup dengan itu, mangsa juga ditolak ke arah loker sehingga loker menjadi kemik. Mangsa kemudian dipukul pelajar senior menggunakan lutut ke arah perutnya. Perbuatan kejam ini berlaku dalam satu malam sahaja. Apa yang lebih memeranjatkan adalah mangsa dibelasah di hadapan ketua pengawas sekolah. Setelah segalanya terbongkar, laporan polis dibuat terhadap kesemua pembuli yang terlibat. Bapa mangsa kemudian membawa kes ini ke mahkamah bagi mengambil tindakan saman terhadap kesemua pelajar senior yang terlibat, memandangkan anaknya mendapat kecederaan yang agak teruk. Suspek yang terlibat adalah seramai 5 orang. Suspek yang bernama Ahmad Safwan Hanim Muhammad Fahimi 17 tahun, Muhammad Afiq Azamuddin Abdul Rahim 17 tahun, Muhammad Amir Amirul Arsyad 17 tahun, Wan Muhammad Faris Wan Gani 17 tahun dan Muhammad Amirul Haziq Muhammad Asnawi 17 tahun dituduh membuli Ahmad Ikwan Ahmad Fauzi 14 tahun di dalam bilik asrama ketua pengawas dan penolong ketua pengawas di Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud Sesma Terengganu antara jam 10.40 pagi hingga 2 pagi pada 26 April 2015. Kelima-lima suspek didakwa di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan atas kesalahan mencederakan mangsa dengan sengaja. Ibu dan bapa kepada Ahmad Ikwan memfailkan writ saman di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu atas alasan telah mengakibatkan anak lelaki mereka cedera teruk, mengalami tekanan perasaan dan terjejas pembelajaran. Ibu bapa mangsa menamakan kelima-lima suspek sebagai defendant pertama hingga kelima. Bukan kelima-lima suspek sahaja yang bakal disaman, ada beberapa pihak lain yang turut bakal disaman. Ibu bapa mangsa turut menamakan Sulaiman Ngarif iaitu penolong kanan hal ehwal murid Sesma, Meriam Yusof iaitu pengetua Sesma, ketua pengarah pendidikan dan juga kerajaan Malaysia sebagai defendant ke-6 hingga ke-9. Ibu bapa mangsa memfailkan saman sebanyak RM2 juta terhadap 9 defendant ini. Pihak sekolah turut dipersalahkan atas kecuaian menjaga keselamatan mangsa ketika berada di asrama sekolah. Menurut laporan perubatan, mangsa disahkan telah mengalami permasalahan kesihatan seperti berikut. Perforasi traumatik kanan membran timpani kanan, hilang pendengaran pada 500 Hz, 1 kHz, jenis konduktif 2 kHz dan tinnitus atas telinga kanan. Mangsa juga turut mengalami trauma, lebam di kaki, lebam di perut dan terdapat kecederaan di bahagian lain.
Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu memutuskan kesemua defendant adalah bertanggungan cuai terhadap mangsa. Dengan itu, kesemua defendant adalah bertanggungan ke atas kerugian yang dialami mangsa. Di akhir kes perbicaraan, kesemua 9 defendant diarahkan untuk membayar ganti rugi kepada mangsa berjumlah lebih RM400,000. RM100,000 adalah untuk ganti rugi am kerana trauma dan tekanan perasaan. RM252,000 adalah untuk kos alat bantuan pendengaran. RM50,000 juga perlu dibayar atas kehilangan pendengaran pada telinga kanan. Kelima-lima tertuduh mengaku bersalah atas kesalahan yang mereka lakukan terhadap mangsa. Kesemua tertuduh dijatuhkan hukuman bond berkelakuan baik selama 2 tahun. Lembaga disiplin sekolah juga telah mengarahkan 4 orang tertuduh supaya digantung sekolah selama 2 minggu, manakala seorang lagi tertuduh ditukarkan ke sekolah lain. Tiada rayuan difailkan oleh kesemua mereka terhadap sabitan dan hukuman yang dikenakan di Mahkamah Tinggi. Kesemua mereka kekal bersalah. Memetik artikel akhbar Berita Harian, bapa mangsa mengatakan tuntutan saman ini dibuat untuk menyedarkan pihak yang bertanggungjawab dan juga kepada masyarakat yang budaya buli adalah berbahaya jika tidak dibendung. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes Ahmad Ikhwan Ahmad Fauzi lawan Ahmad Safwan Hanim dan yang lain 2021 7 MLJ 1 Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu.